Tiga mangsa bot karam di Sungai Baleh Kapit ditemui lemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Bot karam di Sungai Baleh Kapit, 3 daripada 4 mangsa yang hilang ditemukan lemas. 2 mayat dijumpai lebih 100 km dari lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kapit, Timothy Barat berkata 2 mangsa telah dikenal pasti, manakala seorang lagi masih belum dipastikan identitinya. Mayat pertama dijumpai orang awam di kawasan Lanang Sibu kira-kira pukul 11 pagi tadi, lebih 100 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke Hospital Sibu dan identiti mangsa dikenal pasti sebagai Jack Ballen, 45 tahun. Manakala mayat kedua ditemui terapung di hadapan Terminal Boat Express Kapit kira-kira pukul 4 petang. Dikenal pasti sebagai Sarjan Jonathan Lambert, 51 tahun. Mayat ketiga pula dijumpai di Batang Lebaan, kira-kira 200 km dari lokasi kejadian oleh pasukan polis Marin pada pukul 5 petang. Seorang lagi mangsa masih hilang. Dalam kejadian Khamis lalu, bot yang dinaiki 5 individu dipercayai merempuh pusaran air berdekatan Sekolah Kebangsaan Lepong Baleh sebelum karam. Seorang mangsa selamat dikenali sebagai Moses Ngui. Di Mersing, Johor, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia meneruskan operasi mencari dan menyelamat cari lamat seorang kru bot nelayan tempatan yang dikhawatiri terjatuh ke dalam laut pada kedudukan lebih kurang 3.3 batu nautika barat laut Pulau Pemanggil. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, operasi dilakukan masuk hari kedua setelah operasi diaktifkan pada pukul 5 petang semalam bagi mengesan mangsa Muhammad Sufian Alwi, 32 tahun. Kali terakhir, mangsa dilihat memakai seluar pendek berwarna hijau dan tidak berbaju. Difahamkan selepas menarik pukat, tiba-tiba mangsa tidak dijumpai di atas bot nelayan terbabit yang dinaiki bersama 4 nelayan lain. Menurutnya, operasi berkenaan dikoordinasikan Maritime Rescue Sub-Center MRSC Johor Bahru dengan mengatur gerak bot perkasa 31 milik Maritim Malaysia. Selain dibantu pasukan polis Marin PPM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Jabatan Perikanan Malaysia DOF, Persatuan Nelayan Mersing dan komuniti nelayan setempat. Kawasan pencarian dipecahkan kepada 4 sektor dengan keluasan 74 batu nautika persegi. Bayi lelaki baru lahir ditemukan maut dipercayai dicampak dari tingkat atas sebuah kondominium di Seri Petaling petang tadi. Ketua Polis Daerah Brickfield ACP Ku Mashiraman Ku Mahamud berkata pihaknya menerima laporan daripada orang awam berkenaan kejadian itu kira-kira pukul 2.30 petang. Mangsa yang ditemukan masih bertali pusat disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti ibu bapa atau individu terbabit dalam kejadian itu. Orang ramai yang berada di tempat kejadian diminta tampil memberi keterangan kepada pihak polis sekiranya mempunyai maklumat lanjut berhubung kejadian tersebut. Seorang juru kimpal maut selepas tertimbus runtuhan tebing tanah yang digali di kilometer 41.5 Jalan Keluang Tek Wah Heng, berhampiran ladang Bukit Benut, Renggam, Keluang petang tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Keluang DSP Nik Muhammad Azmi Husin berkata mangsa Rostam Amiruddin Hassan, 59 tahun maut di tempat kejadian. Ketika kejadian, mangsa bersama 2 rakannya sedang membuat kimpalan batang besi paip air pada kedalaman kira-kira 1.8 meter sebelum berlaku runtuhan tebing tanah. Akibatnya, mangsa tersepit pada batang besi paip tersebut dan meninggal dunia di tempat kejadian. 2 rakannya sempat menyelamatkan diri. Tiada unsur jenayah dikesan dalam kejadian itu. Mayat mangsa dibawa ke hospital untuk bedah siasat dan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Seekor ular sawah kekenyangan dipercayai menelan seekor kambing berjaya ditangkap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Sungai Limau Baling. Pegawai APM Daerah Baling, Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Faizul Abdul Aziz dalam satu kenyataan menyebut pihaknya bergegas ke lokasi kejadian selepas dihubungi penternak kambing tersebut. Katanya penternak berkenaan menyedari kehadiran ular sawah sepanjang 4.5 meter dan berat 50 kg itu semasa melihat ke kandang kambingnya pagi tadi. Reptilia berkenaan dibawa ke pejabat APM Baling sebelum diserahkan kepada Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. APM nasihatkan orang ramai supaya menjaga persekitaran rumah bagi mengelakkan kehadiran reptilia berkenaan terutama semasa cuaca panas ketika ini. Untuk rekod, 78 kes tangkapan ular dilaporkan di daerah itu pada Januari dan 49 kes Februari lalu.
Mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara yang pernah diselamatkan sebelum ini disyaki menjadi ejen sindiket bagi merekrut rakyat negara ini untuk bekerja di luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata perkara itu kesan hasil saringan daripada keseluruhan individu yang diselamatkan di Myanmar baru-baru ini. Katanya jabatan itu telah memaklumkan situasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri bagi menilai prosedur pengeluaran dokumen perjalanan mangsa sindiket. Beliau turut mendedahkan 16 individu dikenal pasti telah kembali ke negara tempat mereka terbabit dengan sindiket penipuan pekerjaan sebelum ini. Sebelum ini, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Siasatan Perundangan Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, seramai 326 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara berjaya diselamatkan dari tahun 2021 hingga 23 Februari lepas. Manakala 133 orang masih terkandas di luar negara. Kebanyakan mangsa dibawa ke negara seperti Kemboja, Myanmar, Thailand dan Laos. 4 pengarah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki memberi suapan kira-kira RM230,000 kepada pegawai Majlis Perbandaran. Suapan dibuat melalui bayaran secara pindahan dalam talian dan mesin wang tunai ke akaun pegawai terbabit. Menurut kenyataan SPRM, keempat-empat suspek lelaki berusia 30-an hingga 40-an itu dipercayai melakukan kesalahan tersebut dari tahun 2020 sehingga 2023. Ia sebagai balasan terhadap pelantikan syarikat mereka bagi kerja-kerja kontrak pembersihan bernilai kira-kira RM2 juta. Suspek pertama, kedua dan keempat ditahan reman selama 5 hari bermula hari ini hingga 13 Mac. Manakala suspek ketiga direman 6 hari hingga 14 Mac. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Daniel Shah Shahril Noor selepas menerima permohonan SPRM di Mahkamah Shah Alam pagi tadi. Kesemua suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Selangor kira-kira pukul 7.30 malam Jumaat lalu. Pengarah SPRM Selangor, Datuk Alias Salim mengesahkan tangkapan tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. 140 warga asing ditahan dalam ops khas di premis hiburan sekitar Kuantan disyaki terlibat dalam aktiviti pelacuran serta tidak mempunyai dokumen perjalanan sah. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Malaysia berkata 11 warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Mereka merupakan penjaga premis berusia 25 hingga 46 tahun. Serbuan dilakukan hasil risikan selama 3 minggu oleh Jabatan Imigresen. Hasil semakan awal mendapati 94 warga asing memiliki pas lawatan sosial PLS dan pas lawatan kerja sementara PLKS yang sah. Sementara yang lain tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan atau pas sah untuk berada di negara ini. Pihak imigresen turut merampas dokumen premis, rekod perniagaan, kunci premis, peralatan seks, 67 pasport Thailand, 2 pasport Laos dan 10 pasport Vietnam. Selain wang tunai RM7,880, 21 unit telefon bimbit, gelang tips dan peralatan kamera litar tertutup CCTV. Lembaga Tabung Haji TH menerima permohonan maaf daripada seorang pendepositnya atas dakwaan kehilangan wang miliknya. Bahagian komunikasi korporat TH dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya telah memberikan penerangan terperinci kepada pengadu berdasarkan bukti yang jelas. Satu pertemuan juga telah diadakan bersama pendeposit iaitu Datu Jabidah Monseri di Kuching, Sarawak. Beliau telah melahirkan rasa kesal serta membuat permohonan maaf. TH menegaskan institusi itu mempunyai sistem pengurusan deposit yang selamat dan teguh serta sentiasa memberi perhatian serius terhadap keselamatan dan integriti operasi. Platform dalam talian itu Tijari juga telah dibangunkan dengan ciri-ciri keselamatan menepati standard dan amalan terbaik pasaran setaraf dengan aplikasi yang digunakan oleh institusi perbankan. Khamis lalu, Jabidah mendakwa kerugian lebih RM30,000 selepas wang di dalam akaun tabung haji miliknya disyaki dipindah ke akaun milik orang lain. Cadangan pembinaan zon penampan di Kelantan sepanjang 99 km sempadan Malaysia-Thailand telah dibentangkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pertimbangan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, langkah itu penting memandangkan semua agensi penguatkuasa yang mengawal sempadan berdepan masalah penyeludupan. Beliau percaya dengan adanya zon penampan itu, aktiviti penyeludupan dan penculikan di sepanjang sempadan dapat dikekang.
Saya percaya jika adanya buffer zone, bagi saya lah sebagai Ketua Polis Negeri, saya melihat ini yang terbaik setakat ini. Kalau ada buffer zone, kita akan dapat mengawal sempadan kita dengan lebih baik. Buffer zone, pencahayaan, CCTV, dan mungkin kita boleh buat automatic alarm. Siapa yang cross, melalui dikesan, bunyi. Jadi benda-benda gini boleh mengekang. Mengenai isu jeti haram di kawasan sempadan, Datuk Muhammad Zaki berkata polis dan pihak berkuasa tempatan PBT telah mengadakan pertemuan serta berbincang mengenai perkara itu. Ia untuk mengambil kaedah terbaik bagi mengelakkan jeti berkenaan digunakan bagi kegiatan penyeludupan. 30 lokasi kampung siaga 221 telah ditubuhkan di seluruh negara sejak diperkenalkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM 2 tahun lalu. Terbaru, Kampung Bukit Taduk di Hulu Terengganu telah dipilih. Ketua Pesuruhjaya APM Datuk Aminur Rahim Mohamad berkata Kampung Siaga 221 merupakan usaha untuk meningkatkan lagi tahap kesiapsiagaan komuniti mahupun penduduk setempat dalam menghadapi sebarang bencana. Pendekatan itu secara tidak langsung membolehkan masyarakat mengendalikan situasi kecemasan terlebih dahulu sebelum bantuan diterima daripada mana-mana agensi penyelamat. Pemilihan Kampung Siaga ini memang pertamanya adalah kawasan yang jauh daripada agensi-agensi responden. Ya, jadi apabila dia jauh dan berkemungkinan berlakunya jalan terputus. Jadi kita tak dapat respon ataupun lambat untuk respon. Jadi itu antara kriteria yang pertama dan yang menjadi hotspot bencana. Tidak semestinya banjir. Contoh macam di Sarawak kita pergi ke Rumah Panjang yang mungkin berlakunya kebakaran. Tular di pesanan teks kononnya gelombang haba dianggar 50 darjah Celsius bakal melanda negara. Susulan itu, penduduk negara ini berisiko jadi mangsa strok haba. Turut kesan penularan gambar peta utara tanah air dengan bacaan cuaca panas melampau. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Malah, amaran mengenai fenomena berkenaan juga tidak dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Realitinya, tiada kejadian seumpama berlaku. Malah, cuaca paling panas yang pernah direkodkan di negara ini ialah 40.1 darjah Celsius iaitu pada 2018 di Perlis. Jabatan Meteorologi turut memaklumkan cuaca panas yang melanda sesetengah tempat ketika ini adalah fenomena biasa yang berlaku saban tahun. Henti sebar maklumat tidak sahih. Penyebaran maklumat seumpama tidak mendatangkan faedah. Malah, si kaki tular berisiko untuk diambil tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perdana Menteri dijadual mengadakan lawatan sulung ke Jerman bermula esok hingga 15 Mac ini. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan lawatan itu disertai Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Semasa lawatan rasmi itu, Perdana Menteri akan mengadakan mesyuarat dua hala dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan kemajuan hubungan Malaysia-Jerman terutama kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, alam sekitar dan kelestarian. Selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Perdana Menteri juga akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Frank Walter Steinmeier. Mesyuarat pertama susulan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 KEB 2024 akan diadakan Isnin ini. Ia untuk berbincang dengan pengerusi kluster. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi jawatan kuasa pemandu kepada Majlis Ekonomi Bumiputera MEB, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata KEB 2024 itu memperlihatkan komitmen kerajaan dalam melaksanakan semua resolusi yang munasabah dilaksanakan tanpa perlu mewujudkan agensi-agensi baru. Adalah mengenai Kongres Ekonomi Bumiputera selepas banyak program-program yang lain untuk kita terjemahkan pelaksanaannya dan pastinya apa yang telah beliau arahkan pada saya untuk mewujudkan sekretariat tetap
bagi penelitian untuk pelaksanaan kepada 82 resolusi ini akan dilakukan dalam waktu yang terdekat. Kira-kira 1,000 penguatkuasa Kementerian Kesihatan akan digerakkan untuk memantau penyediaan dan kebersihan makanan di Bazar Ramadan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam memastikan kebersihan makanan dan bazar serta memastikan kesemua peniaga mendapatkan suntikan typhoid sebagai langkah menjamin keselamatan makanan. Platform khas kod QR juga akan ditempatkan di semua bazar bagi memudahkan orang ramai menyalurkan laporan atau aduan berkaitan bazar Ramadan secara dalam talian. Dan bagi yang datang membeli, kena ada sikit pengetahuan. Ya, sebab kita tahu dalam keadaan ini, mungkin dari sudut kualiti, bukan hanya kualiti, tetapi dari sudut keselamatan bahan-bahan makanan yang disiapkan. Jadi, the rule of thumb-nya, kaedahnya, umumnya, walaupun kita puasa tak boleh rasa, tapi kita mesti gunakan common sense kita. Kena diperhatikan makanan pada ada perubahan apa dia warna fizikalnya. Datuk Seri Dr. Zulkifli turut mengingatkan orang ramai mengambil langkah keselamatan bagi mengelak berlakunya penularan COVID-19 pada bulan Ramadan dan Aidilfitri. Sesi persekolahan 2024-2025 yang akan bermula di beberapa negeri esok diharap berjalan lancar. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata pihaknya telah melakukan persiapan rapi bagi memastikan kelancaran pembukaan sesi persekolahan di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu itu. JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD di seluruh negara telah diminta untuk turun ke sekolah-sekolah bagi menyantuni pelajar, ibu bapa serta waris. Semua telah pun kita persiapkan briefing dari segi sesi libat urus bersama JPN semua negeri dan juga PPD, dan persiapan itu insya-Allah sudah pun digerakkan untuk semua negeri, dan doakan saya juga anak saya masuk JAS 1 ya. Jadi ini juga momen yang sangat penting. Saya bersama dengan ibu bapa yang lain akan mula sibuk sepanjang seminggu, dan jangan lupa minggu pertama adalah minggu yang penuh dengan aktiviti. Fadina Siddiq juga berharap lebih ramai pelajar menyertai badan beruniform seperti pengakap bagi melahirkan individu yang mempunyai nilai kemanusiaan dan disiplin tinggi. Katanya para pelajar perlu terus digerakkan supaya sisi manusiawi dan disiplin mereka dalam menganggotai badan itu dapat mewujudkan pembangunan yang lebih holistik. Jelas beliau, keseimbangan antara pendidikan akademik dan kurikulum penting dalam menterjemahkan semangat falsafah pendidikan kebangsaan. Di Labuan, 600 pelajar menerima sumbangan bantuan persekolahan bersempena program Back to School dan penyampaian bantuan khas persekolahan 2024. Bantuan disampaikan Timbalan Pengurusi Yayasan Bank Rakyat Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi. Ketika ditemui media, beliau berkata pihak yayasan sangat komited untuk membantu pembangunan pendidikan di negara ini, khususnya melibatkan golongan B40. Sebenarnya banyak aspek yang kita sentuh, bukan dari segi bantuan, dari segi wang tunai dan juga beg sekolah, tapi banyak lagi kalau kita perhatikan yang yayasan bantu terutamanya untuk golongan-golongan yang memerlukan, iaitu B40, miskin bandar dan juga kawasan-kawasan pedalaman. Pengerusi Penasihat Pusat Giat Mara Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan pula memaklumkan pihaknya merancang untuk menambah bidang kemahiran TVET di pusat berkenaan. Ini khususnya melibatkan sektor minyak dan gas. Ini saya akan memperbanyakkan kursus dalam industri minyak dan gas, dan saya mau anak-anak Labuan diberi keutamaan agar mereka boleh berkhidmat di tanah tumpah mereka sendiri, khususnya di Labuan dalam industri minyak dan gas. Itu yang pertama.
Pasukan TNB menjuarai Piala TNB sekaligus melengkapkan kejuaraan treble Liga Hoki Malaysia 2024. Mereka bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan pasukan THT 4-2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil sebentar tadi. Musim ini TNB menjadi juara sumbangsih, juara Liga dan kini juara Piala TNB. Sementara itu, pasukan hoki wanita Liaoning pula muncul juara selepas menewaskan Malaysian University MU dalam saingan akhir Piala Vivian May Source 2024. Pertemuan sengit berlaku antara kedua-dua pasukan yang terikat jaringan satu sama selepas tamat masa sebenar permainan. Keputusan terpaksa diperoleh melalui penentuan penalti yang menyaksikan Liaoning merangkul kejuaraan dengan keputusan 3-0. Tempat ketiga pula dimenangi pasukan hoki wanita Polis Diraja Malaysia PDRM yang menumpaskan Negeri Sembilan 2-0. Beralih ke perkembangan bola sepak negara, pemain dari Uzbekistan Sukhrov Nurullayev bakal memperkuatkan pasukan Kedah Darul Aman KDAFC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Perkara itu diumumkan KDAFC dalam satu kenyataan membabitkan penyerang berumur 26 tahun berkenaan. Sukhrov sebelum ini mewakili kelab Nasal FC dan pernah beraksi bersama skuad muda bawah 20 tahun serta bawah 23 tahun Uzbekistan. Dalam pada itu, teka-teki berhubung status kapten KDAFC Manuel Ott akhirnya terjawab dengan pemain berkenaan akan membawa haluan berbeza. Pengurusan pasukan merakamkan ucapan terima kasih atas khidmatnya membantu kelab selama ini. Sementara itu, penjaga gol Terengganu FC Suhaimi Hussein optimis untuk menjadi penjaga gol utama negara sekiranya diberikan peluang dalam menentang Oman pada 21 dan 26 Mac ini. Pemain berusia 29 tahun itu berkata jika terpilih, beliau akan memberikan yang terbaik. Itu terpulang kepada coach Kim. Kalau dia bagi peluang dekat saya akan tunjuk yang terbaik. Beliau ditemui ketika sesi latihan kem skuad kebangsaan di Padang Wisma FAM. Kem latihan Harimau Melaya kali ini menyaksikan 4 penjaga gol dipanggil Ketua Jurulatih Kim Pan Gon. Kementerian Belia dan Sukan KBS yakin pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah Tamasya Sukan Malaysia SUKMA dan para SUKMA ke-21 adalah berdasarkan kredibiliti dimiliki negeri itu. Menterinya Hannah Yeoh berkata, Sarawak mempunyai keupayaan dalam penganjuran kejohanan berkenaan dan memiliki fasiliti sukan terbaik. Beliau berkata Tamasya Sukan kali ini mencipta sejarah tersendiri dengan mempertandingkan 37 jenis sukan, manakala Tamasya para SUKMA kekal 10 jenis sukan. SUKMA kali ini juga bakal menyaksikan penyertaan kira-kira 15,000 atlet dan pegawai termasuk penyertaan negara jiran Brunei Darussalam. Beliau kata demikian pada majlis pelancaran SUKMA dan para SUKMA edisi ke-21 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Ketua Setiausaha KBS Dr. Nagulendran Kanggayat Karasu. SUKMA 2024 bakal berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan, manakala para SUKMA bermula 20 hingga 28 September. Sementara itu, Hannah berkata pihaknya menyerahkan keputusan berkaitan menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 sepenuhnya kepada Kabinet. Menurutnya, keputusan itu dijangka akan diputuskan Jemaah Menteri dalam masa terdekat ini. Beliau juga memaklumkan ketika ini pihaknya sedang menyediakan kertas Kabinet meliputi hasil kajian mengenai pelbagai aspek penganjuran sukan itu. Kerana kita sedang melakukan kajian di peringkat Kementerian Belia dan Sukan dan kita akan serahkan semua hasil kajian kita kepada Jemaah Menteri untuk satu keputusan. Itu kita kena tunggu dulu. Ada banyak faktor yang perlu dilihat dan diteliti, jadi saya tak boleh komen pasal kewangan sahajalah. Kita tunggu. Sudah almost ready already. Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas merasmikan sambutan Hari Wanita KBS dan pelancaran kod sukan selamat di Kajang. Penganjuran Sukan Commonwealth 2026 masih menjadi tanda tanya selepas Australia yang sepatutnya menjadi tuan rumah edisi ke-23 kejohanan itu menarik diri pada Julai tahun lalu. Dalam pada itu, menjawab kekecewaan diluahkan Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gon berhubung keadaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ, Hannah yakin Perbadanan Stadium Malaysia PSM dapat memastikan kualitinya sesuai bagi aksi menentang Oman pada 26 Mac ini. Seperti yang saya nyatakan,
Bukit Jalil, Stadium Nasional Bukit Jalil committed kepada pasukan Harimau Melaya, dan itu adalah semua usaha yang telah dilakukan dalam beberapa minggu ini, semua adalah untuk Harimau Melaya. Sebelum ini timbul persoalan mengenai keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil selepas beberapa konsert diadakan di venue berkenaan. Dalam perkembangan lain, Hannah memaklumkan KBS memberi peruntukan sebanyak RM30,000 kepada Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM bagi menjaga kebajikan ahli dan keluarga persatuan itu. Menurutnya, kaedah penyaluran dana berkenaan diserahkan sepenuhnya kepada kepimpinan SAM. Hari ini juga saya telah mengumumkan 30,000 grant untuk Persatuan Penulis-Penulis Sukan untuk tujuan khas ini, untuk penulis-penulis yang memerlukan bantuan untuk kebajikan. Saya terpulang kepada SAM untuk agihkan cara yang mereka fikirkan sesuai kepada ahli yang memerlukanlah. Hannah turut menyampaikan peralatan sekolah kepada 222 penerima menerusi program Kasih Prihatin Back to School anjuran SAM dengan kerjasama Yayasan Prihatin Nasional Prihatin di Ibu Negara. Sementara itu, Presiden SAM Nur Ismadi Abdul Manap optimis akan menggunakan dana itu sebaiknya pada bulan Ramadan ini. Mengenai bantuan 30,000 yang diumumkan sesuai dengan kehadiran Ramadan itu, seperti biasa, kebetulan nama program kita pun SAM Prihatin, dan insya-Allah akan diteruskan pada tahun ini untuk memberi bantuan kepada ahli-ahli dan juga bekas wartawan-wartawan sukan yang memerlukan. Dalam pada itu, seramai 72 penerima program Kasih Prihatin Back to School adalah anak-anak ahli SAM. Ahli SAM yang menerima sumbangan berkenaan menyatakan rasa kesyukuran kerana ia membantu meringankan beban mereka. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan banyak kepada SAM yang di atas program yang dianukan inilah, khususnya kepada ahli-ahli lah. Saya tak langsung dia dapat mengurangkan beban. Seperti mana yang kita tahu, pada tahun ni agak mencabar. Sebelum-sebelum ni kita jarang ada program-program ni. Mungkin program lain, ke arah lain kan, ke arah sukan kebanyakannya. Tapi kali ni bantuan untuk keluarga sendiri, anak-anak untuk sekolah pun nak buka. Dan memang ialah kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada yang membantu SAM, Prihatin dan juga KBS. Isu-isu sukan tempatan di pelbagai arena, pelbagai gelanggang. Pencapaian dan kontroversi akan dikupas dan dibincangkan dalam Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan selamat malam semua.